Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke diskusi modul pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, keluaran Kementerian Pendidikan Malaysia oleh Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Saya mulakan dengan memperkenalkan diri saya Cikgu Rosdi bin Mansur daripada Unit Bahasa JPN Kedah selaku moderator, dan bersama-sama saya dua orang panel hebat pada hari ini, iaitu di sebelah kanan saya perkenalkan Cikgu Lutfi Muhammad Radhi, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi, dan di sebelah kiri saya ialah Encik Muhammad Izhar Mat Yusof, Penolong Pengarah Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Tuan-tuan yang saya hormati, suka saya untuk mengimbas semula permulaan COVID-19 yang melanda negara pada awal tahun dahulu. Natijahnya, terjadi Perintah Kawalan Pergerakan PKP Malaysia yang telah dilaksanakan pada 18 Mac 2020 hingga 9 Jun 2020. Kemudian negeri Kedah dikejutkan lagi dengan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD pada 3 Ogos 2020 hingga 30 Ogos 2020 melibatkan PKPD Kubang Pasu dan Padang Terap. Selanjutnya kita dikenakan pula dengan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan bagi daerah Kota Star pada 11 September 2020 hingga 25 September 2020. Signifikannya dengan dunia pendidikan, menyebabkan hal ini telah dengan banyaknya memberi impak defisit PDP kepada murid-murid khususnya. Ini belum lagi kita bercakap tentang kebimbangan semua pihak, guru, murid dan waris, sehingga menyebabkan kemerosotan kehadiran ke sekolah yang sangat tinggi, disokong peningkatan kes yang mendadak di negeri Kedah pada gelombang kedua dan ketiga pandemik ini. Hasilnya, bahagian pengurusan sekolah harian BPSH telah mengeluarkan satu dokumen yang namanya Manual Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah PDPR dan telah ditatarkan di seluruh Malaysia. Dan saya kira kedua-dua panel kita sudah bersedia. Jadi bagi membuka gelanggang ini, saya akan memberi ruang untuk yang pertamanya kepada Cikgu Lutfi bagi memberi sedikit gambaran tentang pengenalan apa yang dikatakan sebagai manual PDPR itu. Okey, Cikgu Lutfi, saya persilakan. Terima kasih Tuan Moderator. Yang saya hormati Cikgu Rosdi bin Mansur, sahabat saya Cikgu Muhammad Izhar, dan seterusnya para penonton sekalian. Jadi sebelum saya menjawab soalan ini, suka saya membawa tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kita beli kenderaan. Semua orang menggunakan kenderaan, tidak kira apa jenis kenderaan sekalipun pada masa ini. Jadi bila kita beli kenderaan, maka disediakan manual, owner's manual itu. Bila kita beli perkakas elektrik, juga ada manual yang dibekalkan, ya, yang mungkin dipanggil sebagai operating manual ataupun instructional manual. Jadi apa itu manual, ya? Betul lah? Ya, ya. Okey. Jadi manual ni ialah dokumen yang menjelaskan tentang sesuatu perkara, sama ada ia adalah satu proses ataupun satu alat, bagaimana alat itu berfungsi, kan? Jadi ia disediakan adalah untuk membantu seseorang ataupun pengguna bagi mengoperasikan sesuatu kerja itu dengan baik. Jadi manual kereta itu disediakan supaya membolehkan kenderaan tersebut berfungsi dengan baik, seoptimalnya dan tahan dengan lebih lama. Itu manual. Jadi berbalik kepada persoalan kita pada hari ini berkaitan dengan manual PDPR itu, kan? Jadi ia adalah satu dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh bahagian pengurusan sekolah harian yang sinonimnya dipanggil BPSH, Kementerian Pendidikan Malaysia, sebagai alternatif untuk membantu guru-guru melaksanakan PDP di rumah, ya? Terutamanya bagi dalam konteks PDP norma baharu kini. Okey. Jadi ia ni, manual PDPR ini adalah sebagai rujukan kepada warga pendidik yang terdiri daripada Kementerian Pendidikan sendiri, Jabatan Pendidikan, Pejabat Pendidikan, pentadbir sekolah, dan yang kita dapat simpulkan sebagai pegawai ikhtisas, ya, serta pihak-pihak berkepentingan yang lain seperti ibu bapa dan juga komuniti setempat. Dia kata semua orang terlibat lah, tuan. Ya, semua orang yang akan terlibat dalam
manual PDP ini. Boleh digunakan sebagai panduan untuk semua orang. Okey. Jadi asas kepada penyediaan manual ni, kalau kita berbalik kepada PPPM, Pelan Pendidikan Pembangunan Pendidikan Malaysia, terima kasih, kan, 2013-2025, kita ada 5 aspirasi sistem yang di dalamnya dinyatakan berkaitan dengan akses dan equity. Kita mahukan bahawa walaupun murid-murid kita ni berada di mana-mana saja, mereka berhak memperoleh pendidikan yang terbaik sama rata sebagaimana murid-murid yang berada di sekolah, walaupun mereka mungkin pada ketika ini berada dalam zon perintah, kawalan pergerakan dan sebagainya, tidak membolehkan mereka itu hadir ke sekolah. Okey. Jadi manual ini mempunyai 9 halaman, merangkumi pengenalan, definisi operasi, objektif, pendekatan dan juga kaedah PDPR serta pelaksanaan serta penutup. Last sekali. Jadi penataran awal telah pun dilakukan oleh BPSA sendiri pada 21 September yang lalu kepada semua Jabatan Pendidikan Negeri Malaysia, dan untuk di negeri Kedah ini pada 22 itu, mulai 22 September itu telah dibuat penataran oleh PPD kepada pengetua dan guru besar, pentadbir sekolah lah. Pentadbir sekolah, dan untuk mengembangkan lagi kepahaman tentang manual PDPR ini, Sektor Pembelajaran telah mengambil inisiatif pada 4 hari bulan Oktober yang lalu membuat penataran sekali lagi kepada semua pegawai-pegawai akademik di pejabat-pejabat pendidikan negeri Kedah, dan kita memfokuskan kepada SIC+. Itu saja, Cikgu Rosdi. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak Cikgu Lutfi. Ringkasannya, di negeri Kedah pun kita telah tatarkan ke semua sekolah. Ya. Okey, terima kasih banyak. Saya nak pergi pada Cikgu Izham. Ya. Saya juga telah mentelaah apa yang disebut dalam perkara 7.3 modul PDPR berkaitan tempoh layar maksimum mengikut umur daripada prasekolahnya, sekolah rendahnya, sekolah menengah rendahnya dan menengah atas. Saya mencongak-congak masa membaca, saya mencongak-congak yang angkanya akan mencecah 7 jam bagi angka minimum untuk satu hari. Saya nak bawa soalan ini kepada satu andaian senario yang saya ada 3 orang anak bersekolah di sekolah rendah, menengah rendah dan menengah atas yang memerlukan masa minimum 6 jam sehari untuk akses kepada PDP ini. Persoalannya mula timbul apabila saya hanya mempunyai satu peranti untuk 3 orang anak ini. Hasilnya tentu akan ada salah seorang daripada anak-anak ini yang akan tertinggal daripada mengikuti PDP. Jadi soalan saya, bagaimana modul ini boleh mampu menyelesaikan senario di atas? Atau Cikgu Izham ada saranan untuk kita kongsikan dengan warga pendidikan, terutamanya bagi pentadbir sekolah? Cikgu Izham, saya persilakan. Soalan Cikgu Rosdi ni soalan popular lah. Sebab kita tahu cikgu-cikgu waris-waris di Kedah ni anaknya ramai. Terima kasih. Jadi Cikgu Rosdi yang saya hormati, Tuan KPP, Cikgu Lutfi daripada Sektor Pembelajaran, sebelum saya menjawab kepada pertanyaan dan persoalan yang diajukan oleh Cikgu Rosdi, apa yang perlu kita faham, manual ini adalah sesuatu yang dibina pada dasarnya, teorinya cantik. Dan untuk menjayakan sesuatu yang cantik itu bukan satu orang yang perlu mainkan peranan. Dia ada ramai orang mainkan peranan di sini, daripada pentadbir sekolahnya, cikgu itu sendiri, warisnya, dan akhirnya anak murid itu sendiri. Barulah kita nampak apa itu yang cantik dalam manual ini. Jadi tuan-tuan berjawab kepada persoalan yang Cikgu Rosdi tanya tadi, saya ingin bawa peranan pentadbir sekolah itu sendiri. Yang pertama, pentadbir di sekolah itu harus dan wajib bijak untuk menggunakan APDM secara optimumnya, tuan. Kalau Cikgu Rosdi tengok, dalam APDM itu sendiri ada pelbagai data mengenai murid itu sendiri. Latar belakangnya, sosioekonominya, warisnya, pendapatan ibu bapanya, apa kerja ibu bapanya, semua ada dalam APDM itu.
Jadi penggunaan secara optimum ini dapat membantu pentadbir itu untuk menyusun atur jadual waktu dengan sangat efisien. Tuan Rosdi, Cikgu Lutfi, mana mungkin anak murid kita yang kelaparan nak masuk dalam kelas kita secara online. Tuan Rosdi, sekali lagi saya tekankan, anak murid kita kalau ibu bapanya dibuang kerja, mana mungkin dapat masuk ke dalam Google Meet yang cikgu berikan linknya itu. Lagi satu Cikgu Rosdi, Cikgu Lutfi, kalau anak murid kita itu terpaksa membanting tulang bekerja menjaga adik-adik sementara ibu bapa keluar mencari rezeki, tak mungkin mereka dapat taat kepada real time yang cikgu itu pergi. Jadi di sini Tuan Rosdi, Cikgu Lutfi, waris-waris ibu bapa dan cikgu-cikgu sekalian, peranan kita sebagai pentadbir di sekolah haruslah menyusun jadual waktu, memberi tadbir urus dengan sangat penting di mana letak aturnya jadual itu akan dijalankan. Tak perlu jadual itu berjalan daripada pukul 8 sampai pukul 12. Mungkin kita ada keluasan di situ, susunannya pada pukul 8 pagi, 10 pagi, 12 tengah hari dan mungkin boleh berlarutan kepada waktu-waktu yang lain. Ini bergantung kepada situasi sekolah itu sendiri. Cakna pentadbir kepada anak murid di sekolah itu sangat penting, tuan. Kalau silap atur, gagal kita menjadikan itu sebagai perkara yang sangat cantik. Di sini selepas atur segala jadual itu, pelan komunikasi yang seterusnya itu sangat perlu, iaitu pelan komunikasi antara guru dengan guru itu sendiri untuk mengelakkan pertembungan jadual. Pelan komunikasi antara sekolah dengan ibu bapa itu sendiri, boleh disalurkan segala maklumat yang ada ini melalui channel Telegramnya ataupun grup WhatsAppnya, FB page sekolahnya, ada website sekolah, ada macam-macam perkara kita boleh gunakan untuk mengelakkan ketirisan maklumat pada hari ini. Dan jangan lupa pihak komuniti di sekolah, komuniti di sekitar itu boleh membantu meringankan beban ini. Berbalik kepada perkara yang satu peranti 3 orang anak tadi ya. Dan inilah yang kita sebut dari peranan waris itu sendiri. Waris ini walaupun sibuk bekerja, dapat maklum balas daripada cikgu, jadi waris ini perlu mengambil kira keutamaan kepada anaknya. Kalau anaknya ada tingkatan 5, mungkin itu prioriti untuk menggunakan peranti itu sendiri. Mungkin anaknya di prasekolah keperluannya adalah mungkin kurang, tapi boleh diletakkan pada waktu petang kerana pagi susah bangun. Jadi itulah, semua pihak berperanan dalam menjayakan hasrat murid ini. Saya serah kembali kepada Cikgu. Okey, terima kasih banyak Cikgu Izham atas jawapan tadi. Saya rasa itu lengkap Saya nak berbalik sekali lagi kepada Cikgu Lutfi modul ini juga menyarankan dalam perkara 7.1.1 pembelajaran menggunakan pelantar delima yang guru-gurunya, murid-muridnya ada ID masing-masing. Dan pada masa yang sama ada lagi cikgu-cikgu yang telefon saya sendiri untuk tanya tentang ID mereka. Untuk mengelakkan kekeliruan ini Cikgu Lutfi, Cikgu Lutfi, kita dengarkan pula bagaimana maksud untuk kita boleh akses kepada pelantar ini. Saya persilakan Cikgu Lutfi. Okey, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Jadi bila sebut delima ni saya teringat kepada sejenis buah lah. Kan? Ya. Jadi mungkin ada kekeliruan bila dikatakan delima ni, mungkin ada kekeliruan bahawa orang akan terfikir adakah ia sejenis buah yang sedap dimakan dan mempunyai khasiat yang banyak. Jadi sebenarnya delima ini adalah ringkasan ataupun singkatan kepada Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Dan telah dibuat pelancarannya secara atas talian menerusi saluran YouTube EduWeb TV Kementerian Pendidikan oleh Yang Berbahagia Dr. Habibah binti Abdul Rahim, iaitu Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia pada 15 Jun yang lalu. Dan delima ni sebenarnya bukan perkara baru. Sebenarnya delima ini adalah penjenamaan semula kepada pelantar MOE Digital Learning itu, yang telah pun dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia semasa pasca Frog BLE dengan beberapa penambahbaikan seperti penambahan menu dan sebagainya. Jadi dalam pelantar delima ni tersedia sangat banyak. Jadi bila saya sebut banyak tu maksudnya banyak kalau banyak saja sikit, tak kurang banyak kan. Jadi banyak komponen yang boleh dimanfaatkan oleh guru dan murid, dan yang popularnya ialah Google Classroom. Kita ada online video conference ataupun lintas langsung,
buku teks digital, kita ada permainan, serta juga bahan sumber rujukan PDP yang disediakan oleh pelbagai bahagian di kementerian dan juga rakan-rakan strategik kementerian. Itu yang dikatakan delima tu. Dan bila kita sebut bahawa ini bukan perkara yang baru, sudah tentulah benda ini sudah ada login ID itu di sekolah. Kan? Bagaimana kita beri login ID itu kepada sekolah? Kita beri login ID itu melalui admin ataupun dikenali juga sebagai penyelaras bestari ataupun penyelaras ICT di sekolah. Admin inilah yang bertanggungjawab untuk menyebar luaskan ID kepada guru dan setiap murid yang berada di sekolah itu, di samping memainkan peranan untuk melatih guru-guru menggunakan komponen-komponen yang ada di dalam delima itu. Kan? Jadi kalau kita lihatlah berdasarkan semakan, terima kasih kepada pemegang taruh kita di Jabatan Pendidikan ini, iaitu Sektor Sumber Teknologi Pendidikan. Kita lihat berlaku peningkatan login delima ni daripada sebelum PKP, semasa PKP itu dan selepas PKP. Jadi contohnya dalam bulan Mac kita di peringkat negeri Kedah ni kita ada 11% lebih kurang guru yang login. Kemudian meningkat sehingga 34% dalam bulan Jun, dan selepas PKP itu dia agak menurun sedikit apabila kita dah mula membuat PDP secara bersemuka kepada 30 lebih, tapi masih lagi kekal kepada 30 lebih. Walau bagaimanapun saya ingin menyerulah kepada guru-guru dan murid-murid kita ni agar memperkasakan lagi penggunaan pelantar delima ini, kerana dengan 30% lebih itu kita masih lagi dianggap rendah lah. Kita rasa ia sesuatu yang tidak berbaloi untuk satu benda yang sangat baik, tetapi sepatutnya dia dimanfaatkan dengan lebih baik lagi lah, dengan lebih banyak lagi. Okey, baik. Kemudian dan saya suka berkongsi di sini bahawa pelantar delima ini, kalau cikgu-cikgu, murid-murid kita tidak gunakan, sangat rugi. Kerana apa? Kerana pelantar delima ini kita menggembeling tenaga 3 gergasi IT yang besar, ya, iaitu Google, Microsoft dan juga Apple. Dan kita ada pelbagai lagi rakan strategik seperti DG, MDEC, UNICEF, Astro dan juga Perpustakaan Negara Malaysia yang menyediakan bahan sumber untuk PDP yang sangat banyak. Berbayar ke tuan semua ni? Semuanya free, percuma. Jadi kalau kita tidak gunakan, sangat rugi. Okey. Jadi dan saya juga mengambil peluang di sini untuk promo sikitlah, ya. Jadi kita di sektor pembelajaran ada membangunkan Google Sites Kedah Digital, dan setakat ini telah pun dilewati lebih daripada 10,000 pengunjung. Kan? Jadi kami berharap jumlah pengunjung itu akan bertambah, ya, akan bertambah kerana dalam Google Sites tu kita menyediakan pelbagai bahan bagi pelbagai mata pelajaran, ya, yang boleh digunakan oleh guru-guru dan murid-murid kita. Dan juga begitu juga kita ada juga Google Sites oleh SSTP, ya, Sektor Sumber Teknologi Pendidikan JPN Kedah, yang menyediakan pautan-pautan kepada video-video PDP oleh lebih daripada 30 orang guru-guru Kedah, mewakili semua mata pelajaran, mewakili pelbagai jenis bidang akademik ataupun semua mata pelajaran. Itu aja. Terima kasih. Okey. Terima kasih banyak Cikgu Lutfi. Semoga delima ni bukan lagi dilema lah bagi kita. Ya, itu harapan saya lah. Saya nak berbalik semula pada Cikgu Izham. Modul yang sama dalam perkara 8.1. Modul PDPR disebut sebagai modul pembelajaran perlu dirancang secara berstruktur oleh guru. Soalan saya, adakah modul latihan yang saya dapat daripada pasaran buku di luar sana boleh kita anggap sebagai modul pembelajaran, atau dokumen ini memerlukan satu perkara atau satu pentakrifan yang lain? Apa yang boleh kita katakan sebagai modul pembelajaran itu? Cikgu Izham, saya persilakan.
Terima kasih dari sekali kepada Cikgu Rosdi dan yang saya raikan Cikgu Lutfi dari sekali lah. Baik, merujuk kepada kata kunci modul yang diatur secara berstruktur tadi Cikgu Rosdi. Baik, kalau kita tengok, kalau perkataan berstruktur itu sendiri, dia perlu mematuhi beberapa kriteria lah. Yang mana kriteria ini membawa maksud untuk memenuhi keperluan mata pelajaran itu sendiri. Jadi orang yang paling arif, yang paling tahu pasal mengenai mata pelajaran itu adalah cikgu itu sendiri. Jadi antara perkara-perkara yang harus kita pertimbangkan ataupun cikgu itu perlu pertimbangkan dalam penyediaan modul berstruktur itu adalah yang pertama sasaran murid, adanya tajuk dan tema modul itu sendiri, ada objektif pembelajaran. Macam mana kita tulis RPH, kita ada objektif, macam tu juga modul kita ada objektif pada hari itu. Dan ini kena rujuk pada DSKP, Dokumen Standard Pendidikan Kurikulum. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Di SKP kita tu kena mematuhi apa yang kita tulis di situ. Dan ada pelbagai lagi di dalam tu, ada tempohnya, ada notanya yang penting dan aktiviti yang apa yang perlu murid buat, dan di akhirnya ada satu ruang yang kita namakan sebagai pentaksiran untuk kita mentaksir adakah anak murid itu berjaya melaksanakan modul yang kita hasratkan. Rangkuman dan intipati ini adalah yang saya sebut sebagai modul berstruktur, dan ini hasrat di dalam modul PDPR kita. Membawa maksud apa? Kalau kita bagi satu lembaran kerja kita ambil daripada buku ini ataupun koleksi latihan soalan-soalan yang lepas, ini hanyalah memberi beban psikologi kepada anak murid kita di rumah. Bukan sekadar anak murid, mak bapak waris pun juga susah cikgu. Kalau kita bagi latihan, waris terpaksa menjadi cikgu pula di rumah. Nak fikirkan macam mana nak jawab tanpa sebarang arahan bagaimana tempat rujukannya. Kalau cantiknya kita cikgu bagi yang 10 minit pertama rujuk YouTube apa-apa ataupun video apa-apa supaya anak murid itu tahu bagaimana untuk melaksanakan latihan di bawahnya. Jadi di sinilah cikgu, kalau kita lihat guru yang melaksanakan modul berstruktur itu berperanan sebagai arkitek sosial. Arkitek sosial bukan sekadar melaksanakan PDP-nya dengan cantik, bahkan secara berstruktur modul itu sendiri. Warisnya tidak rasa beban, muridnya akan seronok melaksanakan PDP di rumah. Jadi apa yang saya ingin menjawab soalan yang Cikgu Rosdi tanya itu sendiri tadi, saya tegaskan. Lagi sekali saya sebut bahawa himpunan soalan di pasaran tidak memenuhi kriteria-kriteria yang saya sebutkan di atas, dan tidak membawa maksud modul pembelajaran kita yang dihasratkan oleh pihak kementerian itu sendiri. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih banyak Cikgu Izham. Tunggu, saya akan balik sekali lagi lepas ni ya. Ada satu soalan akhir. Okey, semula dengan Cikgu Lutfi. Berkaitan modul, saya pada perkara 8.3 masih dalam modul PDPR menyarankan agar guru melaksanakan kaedah PDPR berasaskan projek yang menggabungkan beberapa mata pelajaran. Frasa ini kita nampak sangat menarik, dan saya menggambarkan ini menjadi satu perkara yang sangat penting, atau adakah ia terlalu idealistik untuk cikgu-cikgu kita dengar? Soalannya, bagaimana ini boleh berlaku, perancangannya, pentadbirannya, pelaksanaannya, macam mana tu? Sila Cikgu Lutfi. Okey, terima kasih Cikgu Rosdi. Soalan ini saya teringat satu pepatah Melayu. Bulat pembetung, bulat air kerana pembetung. Kan? Bulat air kerana pembetung. Jadi di sini kita menampak bahawa dalam semasa penyediaan modul secara integrasi mata pelajaran ini perlu ada orang kata satu penjalinan yang baik dalam kalangan panitia-panitia yang terlibat, kan? Dan kalau kita merujuk balik kepada pembelajaran berasaskan projek ni, dia ni adalah satu pendekatan pedagogi yang merangsang PAK 21 murid tu. Ya. Yang meraihkan kemahiran murid, kebolehan murid, meningkatkan kemahiran berfikir, kritis, analitis dan sebagainya. Jadi saya melihat projek ini sebenarnya dia ada kena mengena dengan pernyataan oleh UNESCO pada tahun 1996 dahulu tentang 4 Pillars of Education, yang menyatakan bahawa pelajar-pelajar kita perlu diterapkan dengan 4 tiang utama, iaitu learn to know, bagaimana nak
nak membuat sesuatu tu, learn to do, learn to be, dan learn to live together. Jadi semuanya itu digarapkan di situ. Okey, jadi apa yang perlu dibuat? Yang pertama sekali, apa topik yang kita nak jawab? Dan di sini kita perlu fikirkan, guru-guru perlu fikirkan big idea ataupun idea utama yang akan diketengahkan bagi PDP tersebut. Saya bagi satu contoh. Contohnya, mungkin big idea-nya ialah berkaitan dengan pencemaran. Tajuk pencemaran. Jadi tajuk pencemaran ini sinonim dalam beberapa mata pelajaran. Sains sudah tentu. Kita boleh libatkan juga mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, malah bahasa Tamil, bahasa Cina sekalipun, kan? Kemudian pencemaran ini juga adalah salah satu kandungan yang terdapat di dalam mata pelajaran geografi. Ya, betul. Dan apabila kita memikirkan tentang projek berkaitan dengan pencemaran, mungkin salah satu kaedah untuk mengurangkan pencemaran ni ialah dengan menghasilkan projek daripada bahan-bahan kitab semula. Ya. Dan ini boleh dimanfaatkan oleh mata pelajaran reka bentuk dan teknologi, RBT. Jadi guru-guru, terutamanya panitia-panitia yang berkaitan itu, perlu duduk semeja, membincangkan berkaitan big idea itu. Seterusnya masing-masing refer ataupun membuat rujukan kepada DSKP bagi mendapatkan SP dan juga SK yang terlibat, kan? Supaya kita tidak mahu kita menjadi seronok sendiri, rupa-rupanya apa yang diajar itu terkeluar daripada kandungan kurikulum yang sebenar, kan? Jadi selepas itu perlu menyediakan RPAs yang berkaitan seperti biasa, kan? Dan projek yang hendak dijalankan oleh pelajar itu mesti dimaklumkan dengan begitu tuntas sekali apa projek yang nak dilaksanakan. Kalau berbalik kepada tadi ialah projek kitab semula, menghasilkan produk daripada bahan kitab semula, kan? Jadi selepas itu pelajar akan menyediakan bahan tersebut, projek tersebut, sama ada secara individu ataupun secara berkumpulan di rumah masing-masing atau di pusat-pusat komuniti, sekiranya mungkin kita kata pusat penempatan banjir dan sebagainya, kan? Na'udzubillah lah, kita minta lah kalau boleh tahun ni jangan banjir lah, kan? Okay. Tapi telah pun banjir sikit-sikit. Okey, jadi selepas pelajar murid-murid ni menyediakan projek tersebut, maka projek itu akan dinilai oleh guru. Murid-murid ini perlu membuat pembentangan dan juga refleksi terhadap produk yang dihasilkan. Dan refleksi ini bukan sahaja daripada guru, tetapi juga diambil daripada rakan-rakan murid-murid itu sendiri menggunakan rubrik-rubrik yang telah ditetapkan. Jadi itulah antaranya Cikgu Rosdi yang kita boleh sempat bincang di sini. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak Cikgu Lutfi, dan saya kira itu soalan terakhir saya sebelum kita balik untuk buat penggulungan atau rumusan. Saya nak balik pada Cikgu Izham. Ini saya nampak macam agak berat saya nak Cikgu Izham takrifkan situasi yang saya akan sebut ni. Cikgu-cikgu kita sudah menggunakan Google Classroom. Betul. Dah bentuk pun grup WhatsApp. Betul. Tetapi penyertaan muridnya tetap tidak 100%. Hasilnya apa cikgu buat? Guru-guru cetak nota, cetak soalan, kemudian kita letak di pondok pengawal, kita letak di masjid. Tetapi setnya tetap tidak habis dipungut waris. Maksudnya sampai ke usaha ini, penyertaan PDP murid ni masih tidak mampu mencapai angka 100%. Cikgu Izham, pada perkara 9.3, guru perlu menentukan kaedah penyampaian yang fleksibel mengikut situasi semasa dengan mengambil kira semua sumber yang ada pada murid. Berdiri di atas kata kunci peluang untuk semua murid mengikuti pendidikan itu perlu ada. Apalagi guru-guru kita yang guru-guru kita belum buat.
dan bagaimana kita boleh mentakrifkan penyampaian yang fleksibel ini? Cikgu Izham, sila. Berat soalan saya ni. Cikgu Rosdi bila buah terakhir tu dia bagi buah berat-berat. Tak tanya dah. Lepas ni tak tanya. Terima kasih baik. Terima kasih saya sekali kepada Cikgu Rosdi atas buah soalan yang diberi kepada saya ni. Jadi kalau tengok apa yang Cikgu Rosdi sebut tu, cikgu kita dah buat macam-macam. Apa yang saya sebut daripada awal tu dan Cikgu Rosdi sebut semua je benda yang sama, benda tally. Jadi saya puji, saya bagi kalau ada pingat saya nak bagi kepada semua cikgu-cikgu kita yang dah buat bermacam-macam perkara ni. Atas kerja buat, atas tungkus lumus mereka di lapangan, tak ada siapa yang boleh nafikan lagi lah. Sekadar menyebut beberapa nama lah. Saya ingin hari ini merakamkan sekalung penghargaan kepada Cikgu Nursiah daripada SMK Megat Dewa atas usahanya menjayakan projek based learning yang pelbagai di sekolah yang sangat pedalaman. Bukanlah sangat, tapi agak penghujung di negeri Utara Kedah. Yang kemudiannya Cikgu Nursiah mata pelajaran apa? Sains tu. Sains. Yang kedua kita ada cikgu yang kita namakan sebagai Cikgu Nur Azirah Ezrin, yang ni bahagian Kota Star SK Mergung. Cikgu Nur Azirah Ezrin berjaya menghasilkan modul kreatif video yang mana murid-muridnya menjadikan apa yang kita sebut sebagai Master Chef. Dalam program Master Chef itu anak-anak muridnya memasak. Yang kemudian kita ada juga Ustaz Abdul Manaf daripada selatan negeri Kedah, iaitu Bandar Baru, SK Bandar Baru, yang menjayakan online assessment dalam tajuk puasa. Kita juga ada Cikgu Hairul Nizam daripada SMK Darul Aman Haid, yang berjaya beliau penuhkan Facebook beliau dengan dosa-dosa kimia yang digunakan pakai seluruh Malaysia, bukan sekadar di negeri Kedah. Tak lupa saya nak bagi penghargaan kepada guru pendidikan khas, iaitu daripada sekolah model khas Bukit Jenun, iaitu Cikgu Haslina Hussein. Dan yang saya paling bangga, ada satu sekolah, dan saya percaya banyak lagi sekolah, sekadar menyebut nama di sini, warga SK Sultanah Asma berjaya melaksanakan projek based learning sepanjang PKP itu, daripada gurunya, muridnya dan warisnya terlibat dengan semua yang mereka jayakan. Tapi tuan, ini sekadar contoh saja. Ada ramai lagi yang kita percaya dah buat macam-macam perkara. Dan tahniah ini bukan kepada guru dan murid saja, tapi pada pentadbir dan menjaya menyusun atur dengan cantik. Menjawab pada soalan tadi tuan, sampai ke sini waris, guru, murid semua dah berjalan dengan baik. Cuma yang Cikgu Rosdi disebut tak dapat jual barang kita lagi. Baru 30% beli, ada lagi 70% tak beli barang kita. Ini kita kena belajar sikit yang kita namakan sebagai teknik marketing lah tuan. Menyebut kepada fleksibelnya cikgu menjawab, menyoal, memberi PDP apa semua tu, marketing kita kena kuat. Marketing di sini kita perlukan bukan saja seorang, tapi kita sebut sebagai 4 tonggak utama itu, termasuklah PIBK-nya, PIBG-nya, pentadbir, guru, murid dan waris itu sendiri, untuk sama-sama kita gemblingkan tenaga untuk menjayakan hasrat dan cita-cita murni kita ini. Seorang tak buat, semua tak dapat. Jadi sama-sama kita kerah semangat dan keringat untuk menjayakan visi dan misi kita untuk menjadi negara maju 2020 tanpa mengira apa jua pandemik yang datang lepas ni. Sekian, saya persilakan kembali tuan. Terima kasih. Maksudnya kita perlukan kerjasama. Semua kena bagi kerjasama tuan. Okey, alhamdulillah. Sampai di sini saya sangat suka mendengar jawapan-jawapan, penjelasan-penjelasan yang cikgu-cikgu berdua berikan. Alhamdulillah. Sebagai pengakhirannya tuan-tuan, saya nak bagi masa seorang seminit lah, lebih kurang seorang seminit untuk tuan-tuan buat rumusan daripada apa yang kita bincangkan tadi. Saya mulakan dengan Cikgu Izham, sila. Terima kasih Cikgu Rosdi. Seminit ya. Seminit. Lagi sekali saya ungkap balik apa yang Cikgu Lutfi sebut tadi. Manual ini adalah panduan. Jangan jadikan manual dan panduan ni macam manual-manual yang lain yang kita letak tepi, kita terus bawa kereta yang boleh jalan 9 tahun tahan 2 tahun saja. Periuk nasi yang boleh guna setahun, akhirnya pakai 2 bulan sahaja. Jadi kita jadikan panduan. Ada salah fahaman, kita rujuk semula kepada manual yang telah diberikan ini. Dan ingin saya bawa satu isu sikit je tuan. Ya, sila. PDPR COVID-19 telah mengubah seluruh landscape pendidikan negeri Kedah, bahkan negeri seluruh Malaysia sebenarnya. Jadi di sini kita akan nampak bukan saja gap pendidikan ataupun jurang pendidikan di kalangan murid, tapi guru itu sendiri. Ada guru muda mungkin mereka tidak ada masalah dengan ICT, TikTok, IG, Facebook, WhatsApp, semuanya tak ada masalah. Mungkin guru-guru yang agak senior ada masalah dengan perkara-perkara yang kita sebutkan sebagai ICT ini. Jadi saya mohon di lapangan ini, di ruang dan peluang ini, saya mohon kita sama-sama berganding bahu. Pahut tangan rakan-rakan kita yang tidak
mampu bawa ini dengan baik, kita sama-sama bawa mereka kepada kejayaan. Bukan kita tinggalkan mereka. Guru-guru ini sangat berpengalaman, bimbing dan bantulah mereka untuk sama-sama kita menjayakan hasrat kita ini, yang mana kita tolak peribahasa lama masing-masing, bagai pucuk melepaskan, bagai enau dalam berdukar melepaskan pucuk masing-masing saja. Sama-sama kita naik, sama-sama kita berjaya, sama-sama kita mendidik dengan hati penuh integriti. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak. Cantik rumusan, tapi lebih 1 minit. Oh, minta maaf. Tuan Lutfi, 1 minit untuk rumusan. Sila. Nampaknya saya pun lebih dah 1 minit. Sila. Jadi saya sangat bersetuju dengan apa yang telah disebut oleh Cikgu Izham sebentar tadi tentang perlunya kerjasama yang erat dalam pelbagai pihak, kan. Dan saya teringat kata-kata yang diucapkan oleh Saidina Ali bin Abi Talib, kan, setengah pendapat menyatakan Saidina Umar, tapi kita tak kisahlah siapa pun yang kata, tapi yang penting kata-katanya itu, iaitu didiklah anakmu mengikut zamannya, kan. Okey, kerana zamannya adalah berbeza daripada zaman kamu. Jadi itu yang rumusan saya. Bermaksud sekarang ni kita berada dalam norma baru pendidikan, ya, norma baru pendidikan, dan manual PDPR ini merupakan salah satu jalan keluar kepada kita yang sangat baik. Jadi mohon sokongan semua pihak lah untuk menjayakan segala dasar dan hasrat yang telah dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, supaya dengan harapan pendidikan kita ini akan lestari. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, saya merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada panel. Sekali lagi saya sebut Cikgu Lutfi Muhammad Radhi, Ketua Penolong Pengarah, dan Cikgu Muhammad Izham Mat Yusof, Penolong Pengarah, kedua-duanya daripada Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Sektor Pembelajaran, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Terima kasih juga yang tidak terhingga kepada semua pegawai dan staf Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Negeri Kedah atas keizinan untuk kami menggunakan tempat dan atas sumbangan kepakaran teknologi yang tuan-tuan berikan. Terima kasih banyak. Sebelum kita bersurai, perlu kita menjawab beberapa soalan. Pertamanya, kenapa kita perlu adakan diskusi walau seringkas begini? Yang keduanya, kenapa manual PDPR ini perlu kita wujudkan? Jawapannya tentu kita tidak dapat lari daripada menjawab bahawa kita sedang diuji. Dan menyedari hakikat ini, wahai guru, jangan sesekali kita berasa lelah. Teruskan usaha murni anda, cikgu-cikgu, daripada kami di JPN dan PPD Kedah. Terima kasih atas setiap satu usaha yang kalian lakukan selama ini, dan kami amat menyanjung tinggi usaha-usaha anda, wahai cikgu. Dan dengan lafaz itu, sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih tuan-tuan, terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.